Rasul cerita apa? Ya, itulah cerita Musa, Harun, Syuaib. Ya, tu Nabi dan Rasul. Nombor 3. Nombor 4 cerita tentang kitab. Ada Quran, ada cerita Taurat, ada cerita Injil. Tu semua tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu dia punya konsep besar dia. Ya, jadi nombor nombor 4 tadi. Nombor 5 cerita tentang hari kiamat. Ya, ada tak cerita hari kiamat? Ada tak cerita tentang syurga neraka? Tu semua tu cerita, ya, bila kita sebut hari kiamat tu hari akhirat. Ya, beriman pada hari akhirat dia masuk semua hari kiamat. Ya, cerita tentang mahsyar, cerita tentang hisab, cerita tentang syurga neraka, ya. Tu semua cerita rukun iman. Yang terakhir nombor 6 qada dan qadar, ketetapan Allah. Asalkan dalam kitab tu ataupun dalam chapter tu, dalam surah tu ada cerita tentang Allah, cerita tentang malaikat, cerita tentang kitab, cerita tentang Rasul, ya, tak perlu yang mana satu. Nabi Adam ke, Nabi Nuh ke, Nabi Idris ke, Nabi Musa ke, ya. Kemudian cerita tentang hari kiamat, ya, ataupun syurga neraka, cerita tentang ketetapan Allah, qada dan qadar, itu semua cerita Mekah, tuan-tuan. Mudah aja tuan-tuan, ya, sebab tuan-tuan dah tahu rukun iman. Ya, cuma tuan-tuan nak apply kan tu. Rukun iman tu duduk bawah dia punya keyword besar dia apa tadi, apa Syarin? Akidah. Akidah, jangan lupa. Ya, ada tak dalam surah Toha ni cerita tentang sembahyang 5 waktu? Tak ada. Ada tak cerita tentang keluar zakat? Tak ada, tuan-tuan. Ya, secara umumnya tak ada. Ada tak cerita tentang politik, ya, negara kenegaraan? Tak ada. Sebab secara umumnya tak ada, tuan-tuan. Ya, semua cerita akidah. Ya, itu adalah ciri-ciri surah, ya, yang apa kita panggil, yang turun sebelum hijrah. Ya, itu cerita Mekah tu. Okey, ya, kita kita try lagi, kita tengok tuan-tuan apply ke tak, ya, benda-benda ni. Contoh cerita Luqman, surah Luqmanul Hakim, surah Luqman tu. Surah, ya, Luqman. Itu agaknya Mekah ke Madinah? Akak Noraini, Haji Hasan, ya. Cerita tentang Luqman. Medina. Pasal apa Madinah, Haji apa? Haji Hasan? Solat. Okey, Ya dalam kan? tu ada solat, ya, ada solat betul, ya. Solat. Tapi secara umum cerita Luqman tu masuk kat mana? Masuk ke Mekah, tuan-tuan. Pasal ada satu lagi benda penting. Ya, yang tuan-tuan mungkin lupa nak sebut, ya. Ustaz tak sebut, ya. Ustaz dah sebut tapi tuan-tuan mungkin tak perasan. Cerita Nabi Rasul, ya, tu masuk cerita Mekah. Cerita malaikat Mekah. Kalau cerita Luqman tu cerita apa tu, tuan-tuan? Cerita Kita tentang ahlak. Ahlak Ustaz. cerita apa? Ahlak. Okey, betul. Tak apa kita tak sebut akhlak lagi, ada satu lagi. Cerita tentang apa tu? Luqmanul Hakim, cerita Maryam. Dia bukan Nabi Rasul. Dia cerita tentang apa, tuan-tuan? Luqman tu orang bila? Maryam tu orang mana? Tuan-tuan, Imran tu orang mana? Tu cerita tentang apa? Tahun dulu-dulu. Tu dia tuan-tuan. Ya, poin besar. Cerita orang dulu-dulu. Bila tuan-tuan tengok dalam Quran tu cerita orang dulu, Luqman tu cerita dulu. Ya, macam Suratul Kahfi kan, kita baca. Ada cerita Zulkarnain. Ya, Zulkarnain tu orang bila? Orang dulu. Bila orang dulu je tu semua cerita Mekah tu. Luqmanul Hakim, cerita orang dulu, Mekah. Ya, Ali Imran, Mekah. Ya, secara umumnya. Tetapi dalam surah tu ada tak ayat-ayat tentang tentang puasa atau tentang solat, tentang ada juga, ya. Kerana dalam satu surah, ya, mungkin Kak nak ingat lagi, dalam satu surah, ya, dia ada ayat Mekah dan Madinah. Cuma majoritinya ayat mana? Ayat Mekah. Ya, kalau ada akidah tu Mekah. Tapi ada tak di selang-seli tu ada ayat-ayat Madinah? Ada juga. Ya, cuma kadang-kadang kita kena ingat, walaupun cerita Nabi Musa, ada tak cerita Allah perintah dia solat apa semua? Ada juga, ya, ada juga. Tapi tak banyak lah. Fokus dia memang pada akidah. Macam itulah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena ingat, yang pertama nak tentukan Mekah Madinah ialah dengan melihat apa subjek matter dia. Kalau subjek matter dia akidah yang disimpulkan dengan 6 rukun iman, itu Mekah tu. Kalau subjek matter dia ialah, ya, syariat, cerita tentang peperangan, cerita harta pusaka, ya, cerita tentang politik kenegaraan, cerita tentang apa lagi, ya, kita kata tentang harta ghanimah, ya, rampasan perang dan sebagainya, itu semua cerita Madinah. Ya, sebab tak ada lagi zakat dituntut bayar masa di Mekah, tak ada. Ya, sembahyang, kita kata hari raya haji, hari raya puasa, sembahyang gerhana apa semua tak ada, tuan-tuan. Semua tu tak ada kat Mekah. Semua Madinah punya cerita, tuan-tuan, ya. Okey, jangan lupa subjek matter, ya. Kerana subjek matter tu menentukan surah tu turun Mekah ke Madinah.
Yang menjadi pembezanya sudah tentu peristiwa hijrah. Ya, hijrah tu yang membezakan. Ya, sebab kalau dia turun sebelum hijrah, Mekah. Kalau dia turun selepas hijrah, Madinah. Walaupun dia turun kat Mekah, tapi selepas hijrah tetap Madinah, tuan-tuan. Jangan lupa. Saya ulang balik. Ya. Surah yang turun selepas hijrah. Walaupun turun kat Mekah masa haji, ya, masa masa pembukaan kota Mekah, dia turun kat Mekah. Tetapi dia tetap, ya, Madinah kerana dikira bila diturun. Bila diturun? Diturun selepas hijrah, maka Madinah. Ya, tuan-tuan kena tengok pada tu. Ya, jadi bila kita tahu subjek matter, baru kita tahu bila turun. Ya, dan kita tengok kisah tentang apa. Ya, kalau rukun iman, ya, rukun iman tu hanya beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, tak ada cerita kepada orang-orang soleh, tak cerita. Ya, tapi cuba kita tengok. Zulkarnain orang soleh. Imran orang soleh, dia bukan Nabi. Ya, kalau Khidir tu Nabi, termasuklah rukun iman tadi kan. Tapi kalau apa, kalau Maryam contoh, ya, Imran bapa dia. Kemudian Luqman, Zulkarnain, ya. Mereka ni bukan nabi, bukan rasul. So dia tak masuk kategori tadi. Tapi dia masuk satu lagi, ya, clause tambahan yang kita panggil sebagai cerita kisah-kisah orang-orang dulu, ya, yang disebut oleh Allah supaya kita dapat ambil pengajaran. Kalau di sini orang dulu juga. Kalau Nabi Rasul orang dulu jugalah. Ya, Firaun termasuklah orang dulu, cuma dia tak beriman lah, ya. Okey, tuan-tuan, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya Kak Nap? Kak Maimunah, ya. Apa nak tanya tentang Ustaz punya pembahagian tadi? Kita dah banyak kali sebut, tuan-tuan. Cuma mungkin tuan-tuan dah lama tinggal apa ni, nak tadabbur, lupa balik. Ya, Ustaz ulang balik. Ya, kalau tuan-tuan tengok, ya, kuliah-kuliah Ustaz apa ni, apa di YouTube ke ataupun di Facebook sebagainya, benda yang sama je, tuan-tuan. Cerita benda yang sama je. Ya, cerita ni kita tengok satu surah. Tengok je satu surah, kita tanya. Ni surah apa ni, tuan-tuan? Ya, dia pun tengok. Dia kata cerita tentang Nabi Rasul. Nabi Rasul, akidah Mekah lah tu. Ya, macam tu, tuan-tuan. Okey, ya, ada soalan. Maknanya surah Makkiyah ni disimpulkan dalam dua subjek besar dia, tentang content, that there is subject matter, and also waktu penurunan ayat itu. Itu Betul tak? pembahagian surah Mekah, betul lah, ya, pembahagian. Cuma subjek matter besar dia. Subjek matter dia ialah tentang akidah. Akidah, usah ulang balik. Subjek matter dia akidah. Kalau Madinah syariah, dua je, tuan-tuan. Tuan-tuan buat muka surat tu, tuan-tuan pecah je dua. Ya, ni cara buat nota. Tuan-tuan pandai buat nota. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan ni apa ni, bekas Profesor Madya, bekas pensyarah, ya, bekas CEO company, managing director, ya, general tentera. Tuan-tuan semua orang hebat-hebat, tuan-tuan. Ustaz datang untuk facilitate je, untuk bantu tuan-tuan. Ya, pasal tuan-tuan semua graduate. Semua apa kita panggil, ya, people of knowledge. Cuma Ustaz aturkan tuan-tuan. Ustaz bantu tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan pecah dua je. Nota kan? Ni nota, note taking. Ya. Sebelah kiri tuan-tuan tulis Makkiyah, Makkah. Sebelah kanan tuan-tuan tulis Madaniyah, Madinah. Ya. Jadi Makkah tempat, Makkiyah sifat dia. Dia punya adjektif dia, sifat dia. Kalau Madinah itu nama tempat lokasi. Madaniyah dia punya ciri-ciri dia. Ya, dia punya apa? Dia punya adjektif kita panggil, ya. Okey. Untuk surah atau ayat yang turun di Mekah, subjek matter dia apa? Subjek matter dia akidah. Ya, akidah. Tulis pula sebelah sana, ya. Kalau di Madinah, subjek matter dia ialah syariah, ya. Dia ada satu lagi tengah-tengah, ya. Dia panggil akhlak. Akhlak ni dua-dua. Kalau di Mekah pun ada cerita akhlak, Madinah pun ada. Sebab akhlak ni memang daripada peringkat awal. Kerana dalam hadis Nabi, ya, Nabi sebut innama bu'istu, bahawasanya aku diutus oleh Allah, ya, liutammima, untuk aku menyempurnakan, ya, solihal akhlak, ya, ataupun makarimal akhlak. Aku ni diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk memperelokkan, menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maknanya akhlak Nabi ni di Mekah pun sama, Madinah pun sama. Ya, akhlak adalah subjek matter nombor 3. Tetapi the focus, ya, di Mekah is on akidah, di Madinah is on syariah. Itu je, tuan-tuan. Kemudian, ya, kalau orang tanya akidah tu cerita apa? Kita kata akidah ni disimpulkan, ya, dipermudahkan dengan rukun iman. Ya, 6 rukun iman. Baru kita cerita detail, ya. Nombor 1 apa? Nombor 1 tauhid dia panggil. Yang tuan-tuan jawab dari tauhid.
Tauhid tu cerita apa? Cerita mengesahkan Allah. Cerita Allah, tauhid itu. Ya, okey, nombor satu. Nombor dua apa? Cerita tentang beriman kepada malaikat. Kalau ada cerita Jibril, ya, contoh kita kata cerita malam Qadar, ya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, itu cerita kiamat. Tu masuk ya dalam hari kiamat. Itu cerita Mekah. Ya, cerita turun malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam tersebut, ya, turun ya apa ni para malaikat dan Jibril. Itu cerita Mekah tu. Ya, mesti cerita Mekah tuan-tuan, ya. Kerana cerita cerita Lailatul Qadar ni dia bukan cerita Madinah aja. Walaupun Nabi puasa Ramadan di Madinah, tetapi cerita malam Qadar tu dah daripada awal sebab Quran dah turun daripada Mekah. Ya, Quran bukan turun di Madinah aja. Kalau turun di Madinah 10 tahun aja. Di Madinah ya 10 tahun, Mekah 13 tahun lagi banyak. Jadi cerita malam Qadar tu dah ada sejak di Mekah lagi. Ya, cuma belum ada syariat untuk sembahyang tarawih tu belum ada lagi. Ya, tapi cerita penurunan Quran dah ada dah di Mekah. Jadi cerita malaikat semua cerita Mekah. Cerita Nabi Rasul, ya, Nabi Musa, Nabi Harun ni macam kita nak baca ni, itu cerita Mekah. Ya. Kemudian cerita kitab-kitab Taurat, Injil, ya, Zabur, tu semua cerita Mekah. Suhuf Ibrahim. Suhuf pun masuk juga. Walaupun tak sebut kitab, ya, tapi dia suhuf. Sebab Nabi Adam tak dapat kitab. So dia ada tak guidance? Ada. Nama dia suhuf. Lembaran-lembaran. Ya. Nabi Nuh, suhuf. Nabi Ibrahim pun suhuf juga. Ya, Nabi Musa nombor 15 baru ada kitab. Ya, Nabi Musa, ya. Kemudian nombor nombor 19 Nabi Daud baru ada satu lagi kitab Zabur, tapi Zabur hanya fokus pada doa, doa dan zikir. Ya, dia bukan syariat. Meaning orang zaman Nabi Daud, ya, even Nabi Daud himself dia tetap pakai kitab Taurat walaupun dah ada tambahan, ya, tapi Zabur tu tambahan, additional je. Ya, kitab utama dia primary source masih Taurat. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa nombor 24, ya, Taurat dah diselewengkan, Zabur pun diselewengkan, maka Allah ganti dengan Injil. Cerita Nabi Isa nombor 24, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ya, jadi kalau ada cerita Quran, cerita kitab, cerita penurunan, ya, itu semua cerita Mekah tuan-tuan. Yang kemudian cerita tentang hari kiamat. Ya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah gegarkan dunia ni. Ya, Allah buat ya bulan, bintang, matahari berlanggar satu sama lain. Ya, manusia apa kita panggil, ya, menjerit, ya, manusia melihat bagaimana kejadian apa ni alam ni dibongkar, ya, dihancurkan oleh Allah, gunung-gunung apa semua. Itu semua cerita hari kiamat. Cerita pada mahsyar manusia dibangkitkan, cerita kubur, tu semua cerita Mekah tuan-tuan. Kemudian apa lagi, ya? Yang terakhir qada dan qadar ketetapan Allah. Termasuk juga cerita orang dulu-dulu. Ya, Ustaz dah simpulkan dengan cara kita melihat pada rukun iman. Jadi subjek matter dia kat NAP ialah akidah disimpulkan, didetailkan dengan rukun iman. Termasuklah tadi cerita orang-orang terdahulu, ya, masuk juga. Madinah cerita tentang syariat, hukum hakam. Bab solat secara detail, ya, Madinah. Ya, bab puasa Ramadan Madinah. Mana ada puasa Ramadan Mekah? Ya, puasa di Mekah hanya puasa 3 hari sebulan. Ya, puasa hari putih. Hari putih itu dah ada sejak Mekah. Ya, kalau di Madinah kita kata sebelum Nabi datang dah ada puasa hari hari Ashura dah ada. Sebab orang Yahudi memang puasa Ashura. Bila Nabi datang, Nabi tak tahu orang Yahudi puasa hari Ashura. Tu cerita Madinah tu tuan-tuan. Ya. Kemudian apa lagi? Cerita zakat. Mana ada Mekah zakat? Ya, cerita apa lagi? Cerita tentang peperangan Badar, Uhud, ya, perang Ahzab, perang Hunain, tu semua cerita Madinah tuan-tuan. Perang tak ada kat Mekah. Kemudian apa lagi kita kata, ya, cerita tentang, ya, tu semua nota yang tuan-tuan kena masukkan dalam pembahagian tadi. Tuan-tuan kena buat satu pembeza, ya, antara dua Mekah dan Madinah. Dua je tuan-tuan, tak susah, ya, pasal dia bukan 3, 4 tak, dua je. Either Mekah or Madinah. Ya. Jadi ada tak surah yang mungkin turun 2 kali Mekah Madinah? Ada tuan-tuan. Pun ada. Tapi kita tak detailkan lagi. Biar dulu. Ya. Bagi tuan-tuan faham dulu, ada Mekah, ada Madinah. Ya. Dan ada cerita tentang politik kenegaraan. Ya. Ada cerita tentang orang Yahudi. Yahudi, Madinah. Cerita munafikin, munafik, Madinah. Cerita kafir, kafir itu biasanya Mekah, Quraisy, ya. Tapi ada tak cerita kafir ni Madinah? Ada juga. Pasal peperangan di Madinah, ya, masa Badar dan sebagainya, memang perang antara orang Islam dengan musyrikin. Tapi secara umum cerita musyrikin, cerita kafir, ya ayyuhal kafirun, itu cerita Mekah. Ya, kalau munafikun itu cerita Madinah, tuan-tuan. Okey, ya, ada apa tertinggal? Ustaz bantu untuk melengkapkan nota, tuan-tuan. Haji Mak Syah, okey?
Okey Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Ya, Kak Mariatun, ya, dan orang lain lah, Kak Mai, Datuk Osman, okey. Ada apa-apa tertinggal? Allah, okey Ustaz. Laju Zat. Okey, ya. Okey, selesai. Kita masuk ayat 42 permulaan. Tuan-tuan jangan lupa lagi, ya. Akidah. Paling besar akidah. Ya. Yang menentukan syariat kita Allah terima ialah akidah. Ya, sebab kalau nak cerita buat baik, ya, buat baik pada mak bapak, ya, cakap lembut, ya, apa kita panggil, apa kita panggil, ya, itu meraihkan orang miskin, orang susah, orang kafir pun ada buat. Ya, berapa banyak orang kafir, ya, yang dia kita kata jadi filantropis, tuan-tuan, ya, dia ada buat yayasan. Ya, dia ada foundation dia. Ya, kita tengok orang orang hebat-hebat lah dalam dunia ni, ya, ada foundation. Tetapi dia tak dapat pahala kerana dia tak ada syahadah. Ya, jadi sebab tu akidah tu benda asas. Ya, only after dia embrace Islam, ya, dia terima apa ni hakikat Allah tu esa, ya, ada apa kita panggil, ya, ada iman kepada malaikat dan sebagainya, barulah ibadah dia Allah terima. Ya, kerana selagi dia tak masuk Islam rugi. Ya, sebab dia punya pahala tidak masuk dalam akaun. Akaun pun dia tak ada lagi. Masuk je Islam baru baru dia, ya, baru ada register akaun bawah nama dia. Kalau tidak tak ada, tuan-tuan. Ya. Jadi dia floating aja. Sebab itu bila dia masuk Islam aja, masuk je immediately after dia masuk Islam, ya, semua kebaikan dia masuk dalam akaun dia. Ya, kerana Nabi dah sebut dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, bila orang tu masuk Islam, engkau masuk Islam membawa bersama denganmu apa dia? Semua pahala-pahala kebaikan. Ya, aslamta, engkau masuk Islam, ya, ala, dengan apa, dengan membawa bersama ala ma aslafta min khairin, semua khairin, semua kebaikan yang kau membawa, yang kamu buat dulu, ya, semua masuk dalam akaun dia, dan dia punya dosa semua Allah hapuskan. Ya, al-Islam, masuk Islam tu ya jubu, memusnahkan, menghancurkan, memadamkan makana qablahu. Ya, makana qablahu tu makna dosa-dosa silam semua Allah habiskan. Tuan-tuan boleh guna dua ni untuk apa kita panggil, ya, untuk apa ni, marketing purposes, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan nak jual Islam ni, ya, tuan-tuan jual dengan dua cara. Yang pertama, bagi tahu pada orang kafir semua dosanya Allah akan ampun ketika dia masuk Islam. Dan semua kebaikan yang dibuat pada dulu, semua akan masuk dalam akaun dia. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Seminggu selepas dia masuk Islam, dia meninggal. Tuan-tuan bayangkan. Pahala dia, ya, bukan main banyak, ya. Dosa dia Allah dah hapuskan. Silap-silap kedudukan dia jauh lebih tinggi pada kita, tuan-tuan. Ya, cuma mungkin dia tak ada pengorbanan terhadap Islam, belum ada lah. Pasal dia tak ada, ya, dia tak ada jihad lagi, dia tak ada benda-benda besar-besar dalam hidup ni mungkin tak buat lagi lah, ya. Tapi kebaikan dia, pahala dia ada. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Jadi itulah, ya, kita punya selling point kita, tuan-tuan. Sebab bila kita nak macam tuan-tuan kan, tuan-tuan nak jual produk, mesti tuan-tuan find out apa highlight produk tu. Ya, pasal apa produk tu bagus kita kata, ya. Jadi kita highlight. Macam Islam ni pasal apa dia bagus? Dua, tuan-tuan. Yang pertama, kerana semua dosa orang kafir dihapus, semua pahala dia masuk dalam akaun dia. Oh, itu paling besar, tuan-tuan. Apa lagi selain pada tu, ya? Kita solat, kita puasa, tuan-tuan datang dengar kuliah online, Zoom dan sebagainya. Untuk apa, tuan-tuan? Untuk faham knowledge agama dan untuk apply dalam kehidupan. Itu je, tuan-tuan, basic dia, ya. Tak ada lebih daripada tu. Itu je. Yang Ustaz sebut tu, tuan-tuan, itu satu semester punya 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 apa? Punya lecture, tuan-tuan, ya. Kita simpulkan dalam masa 10 minit ataupun 20 minit, tuan-tuan, selesai. Okey, ya. Kita tengok ayat dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Izhab anta. Jadi Allah bagi perintah. Perintah tu duduk pada izhab. Izhab maknanya go, pergi, ya. Izhab, pergilah anta, engkau wahai Musa, wa akhuka, ya, together with your brother. Ya, your brother tu siapa? Your elder brother. Ya, nama dia Harun, ya, alaihissalam. Jadi bila Nabi Musa pergi dengan abang dia, Allah bukan hantar dia pergi empty handed. Ya, tangan kosong, bukan. Ya, Allah bagi dia bi ayati, bawa ayat-ayat aku. Ya, ayat-ayat di sini makna apa, tuan-tuan? Ya, bukan ayat Taurat aja, ya. Ayat-ayat di sini adalah apa? Ya, ayat-ayat di sini adalah mukjizat. Ya, kekuatan yang Allah bagi. Tongkat dia, tangan Nabi Musa bercahaya, ya. Wala tania, ni Allah ingatkan. Tetapi, ya, wow, tetapi lah, janganlah, ya, tania, both of you lalai. Jangan lalai.
Ya Allah kata, walaupun Allah dah bagi macam-macam facilities ya untuk dia dakwah, tetapi ya jangan lalai fi zikri dalam mengingati aku. Maknanya apa tu? Mengingati aku tu apa? Jangan lupa solat, jangan lupa zikir, jangan lupa doa, ya, jangan lupa semua benda-benda yang zikri. Zikri itu maknanya mengingatkan kau kepada aku. Yang mengingatkan Allah ya pada kita. Masa solat kan kita ingat Allah. Masa kita puasa ingat Allah. Masa kita zikir, masa kita doa kan semua ingat Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, walaupun Allah dah bagi kita kekuatan, zikir jangan lupa. Kita apply dalam kehidupan seharian kita. Kalau orang tanya tuan-tuan, ya, daripada ayat yang ke-41, 42 ni, macam mana kita nak apply ayat ni dalam kehidupan kita? Macam mana tuan-tuan? Cuba bagi contoh. Tuan-tuan dah faham dah. Zaman Nabi Musa, ya Ustaz sebut sekali lagi. Zaman Nabi Musa diberi kekuatan ya dengan teman dia. Kalau Nabi Musa seorang-seorang, ya mungkin berat. Pasal Nabi Musa, dia terhutang budi dengan Firaun. Firaun tu bapa angkat dia. Ya, Firaun tu lah ya bapa segala kejahatan. Percaya dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa Allah bagi dia kekuatan apa dia? Ya, dengan abang dia boleh temankan dia. Sedaplah sikit tuan-tuan kalau kita buat kerja berdua. Ya, two heads are better than one. Semua orang tahu tuan-tuan. Ya, two heads are better. Ya, kalau one head kita seorang-seorang kita fikir pecah kepala. Tapi kalau kita ada kawan, at least kita dapat second opinion. Macam tuan-tuan kan, ya. Bila bila kita ada apa kita panggil, ya. Ada orang bagi proposal ke ataupun ya offer kita sesuatu peluang, ya, opportunity, ya kita fikir, kita kata bagus ni, ya. Tapi kita belum dengar pendapat orang lain. Kita kena tanya isteri kita, tanya anak kita, tanya kawan-kawan kita. Kita dapat banyak pandangan. Dah banyak pandangan kita buat apa analisis ya, pros and con kita buat, kemudian apa lagi kita buat? Kita buat istikharah, minta pada Allah, ya Allah, ya, aku melihat ya, offer ni bagus. Ya, this kind of opportunity is very apa kita panggil ya, is golden kita kata ya, memang bagus. Mungkin peluang ni datang sekali seumur hidup, tapi aku tak tahu adakah dia terbaik untuk aku. Setelah kita dapat opinion daripada orang tu, kita dapat semua input, kita persembahkan kepada Allah. Ya Allah, please decide ya, on behalf of myself. Tolonglah ya Allah, yang kau buat keputusan untuk pihak aku. Sebab aku tak tahu which one is better. I do not know. Ya, jadi kita minta kepada Allah. Allah lah decide untuk kita. Tuan-tuan, ya. Nabi Musa dapat second opinion. Siapa second opinion dia? Nabi Harun. Ya, kemudian apa lagi? Allah bagi mukjizat, ya, tongkat dia. Sebab Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir. Ahli sihir ini semua senior citizen tuan-tuan, ya, semua profesor-profesor. Ya, ejang profesor, ya, visiting profesor, ya, apa lagi tuan-tuan? Semualah all kind of profesor tuan-tuan. Profesor agung lah, profesor tu, profesor ni, profesor diraja lah, ya, macam-macam. Sebab biasanya ahli sihir ni dia berpuluh-puluh tahun dia dah praktis. Ya, jadi oleh kerana itu apa lagi tuan-tuan? Ya, Nabi Musa orang muda. Nabi Musa baru umur 40 tahun. Dia baru cecah 40 dapat jadi Nabi Rasul kan. Jadi dia nak berhadapan dengan senior people, senior citizen, orang yang full of experience tuan-tuan. Ya, Allah bagi dia tongkat. Ya, Allah bagi dia tangan yang bercahaya. Ya, dan Nabi Musa memang mahir bercakap. Memang mahir bercakap ya. Yang kita selalu dengar dia kelu lidah ya, lidah dia cacat kerana makan tu semua cerita Israeliat. Ya, tak betul tuan-tuan ya. Jadi barulah dia pergi jumpa dengan Allah dan Allah bagi tahu dia. Allah kata Musa, Harun, do not forget, ya, do not forget to remember me. Ya, jangan tinggal solat. Kat mana tu? Perkataan tu tak sebut. Ana perkataan zikir sebab zikir itu apa? Anything that you do, ya, that can make you ya closer to Allah the Almighty. Ya, kita boleh buat kita dekat dengan Allah. Sembahyang dekat dengan Allah. Ingat Allah tak? Ingat. Zikir means apa? Ingat, remember. Ya, masa kita zikir subhanallah subhanallah of course, ya. Kita doa, kita puasa, kita zakat, kita apa, semua tu zikir pada Allah, ya. Itu cerita Nabi Musa. Tetapi Allah cerita untuk cerita Nabi Musa ni supaya Nabi Muhammad apply dalam hidup dia. Supaya kita yang dengar, yang baca ni tuan, apply dalam hidup kita. Macam mana kita nak apply? Apply lah dalam kehidupan kita. Cuba bagi contoh, tuan-tuan. Ayat ni tuan-tuan apply dalam hidup tuan-tuan. Cuba bagi contoh. Apa ni? Haji Mak Syah. Ya, cuba bagi contoh. Macam mana ayat ni Haji boleh apply dalam hidup Haji? Macam mana? Simple je, tuan-tuan. Buat simple je. Ya. Berzikir tak hari. Tak, apply kan cerita Nabi Musa ni. Nabi Musa supported by his brother, ya, go to meet Firaun, ya, gunakan all the facilities untuk lawan Firaun. Kalau Haji Mak Syah apply benda ni dalam hidup macam mana?
Tuan-tuan, ya macam mana tuan-tuan nak buat? Apa sebenarnya ni? Ustaz, Ya, saya cuba boleh. Seberat mana tugas yang dilakukan, kita jangan lalai ingat Allah. Okey, ya. Tu secara umum, ya. Detailkan sikit. Dalam hidup kita, tuan-tuan tak berhadapan dengan Firaun. Ya, tuan-tuan kena ingat, Quran ni untuk panduan kita. Ya, rugi kita baca Quran, cerita Nabi Musa, cerita Firaun, cerita Namrud, ya, tapi kita tak apply dalam hidup kita. Bukan nak suruh lawan sultan, bukan. Bukan nak suruh lawan dengan tak. Dalam kehidupan kita, kita nak buat macam mana? Kak Mariatun? Kalau kita nak jumpa pembesar atau kalau kita nak pergi cari kerja ke apa Ustaz? Hmm. Jadi Jadi, kita kena berdoa lah dengan Allah. itu aja. Bagi komplit sikit apa Datuk Osman? dalam menghadapi apa-apa pekerjaan ke, cabaran ke, halangan ke, kita kena ingat Allah lah Ustaz. Tu yang supported by friend, by Nabi Harun, facilities, mukjizat apa semua tu, masukkanlah. Masukkan dalam tuan-tuan punya cerita tu. Kita nak pergi mana-mana pun bawa teman ke apa ke untuk bagi semangat. Kalau As interview a tak team boleh buat teman. Ustaz, as a Interview tak team. boleh. Ustaz, we have to work as a team kan? Okay, other than that, Consultant, lagi tuan-tuan. patient. Ya. Dalam berdakwah kita perlu ada kawan. Okey, lagi selepas ada kawan, ada apa lagi? Apply cerita Nabi Musa tadi, tuan-tuan. Ustaz nak ajar tuan-tuan untuk to be able to understand and to apply. Sebab sayang kita baca cerita tapi kita tak nampak tau. Kita hanya nampak oh Nabi Musa macam tu. What about ourselves? Ya, kita baca Quran tu, takkan Quran tu datang sebagai cerita semata-mata, rugilah tuan-tuan. Ya, sebab tu tak payah baca banyak-banyak ayat sangat. Satu hari 5 ayat pun jadi. Macam sahabat Nabi kan. Jumpa Nabi, Nabi bagi 5 ayat. Dia pun try faham apa semua sebagainya. Besok datang balik 5 ayat lagi. Cukup lah. Kalau satu hari nak satu juzuk, satu muka, mungkin banyak. Ya, cuba kita tengok sahabat Nabi. Ya, Kak Mariatu nak jawab. As a team, tapi we have to get yang those ingatkan kita pada Allah lah. Okey, Ustaz. Kawan-kawan yang mengingatkan kita pada Allah. Betul. Ya, you are right. Semua jawapan tuan-tuan tu betul. Cuma tuan-tuan kena, ya, cuba tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan lah jadi Nabi Musa tu. Ya, tuan-tuan ada kawan, engage kawan yang bagi nasihat, second opinion. Kan saya sebut tadi second opinion. Tuan-tuan tak jawab balik second opinion. Tuan-tuan dah lupa dah, ya. Kemudian, ya macam tadilah, ya, tuan-tuan sebut untuk pergi interview ke, untuk kita berhadapan dengan, tuan-tuan nak jual barang, contoh. Jangan tuan-tuan interview je, ya. Tuan-tuan nak marketkan tuan-tuan punya produk, tuan-tuan nak jual, ya, tuan-tuan nak gunakan kepakaran tuan-tuan untuk minta kerja, sama juga. Tuan-tuan nak jadi consultant, tuan-tuan nak jadi advisor untuk mana-mana company. Tuan-tuan kan jadi board of director lah macam-macam kan. Tuan-tuan apply lah Nabi Musa punya ni. Maknanya, tuan-tuan kena datang dengan all kind of facilities. Ya, kita buat homework, kita baca, ya, kita apa lagi? Kita bincang, kita minta pendapat orang. Macam Nabi Musa lah, ya. Sebab dia ada mukjizat, kita tak ada mukjizat. Sebab mukjizat tu applicable untuk Nabi dan Rasul. Tapi kita kena benda lain lah, kena baca lah, ya, kena baca, kena buat preparation. Kita pergi tu, ya. Maknanya don't go empty handed lah. Jangan pergi empty handed. Ya. Kemudian bila kita dah buat persediaan, ya, kita dah baca buku, dah buat research, dah bincang dengan orang, minta nasihat sebagainya, barulah pergi nombor 2, apa dia? Spiritual. Ya, wala taniyah, jangan kamu berdua-dua tau. Bukan Nabi Musa aja. Ya. Sebab ada alif kat belakang. Bila ada alif kat belakang maknanya both of you. Ya. Do not forget both of you. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Fi zikri, jangan lupa ingat pada Allah. Maknanya dah buat semua all kind of sunatullah tu, dah baca, dah bincang, dah minta nasihat sebagainya. Ya, kita doa pada Allah, istikharah, minta bantuan. Ya, minta, ya, baca semua apa-apa yang sepatutnya. Ya, keluar rumah dengan bismillahirrahmanirrahim, Allah, naik kenderaan dengan Allahu akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza, ya. Bila sampai, maknanya kita buat persediaan lah, ya, semua tu, dan jangan lupa berdoa pada Allah, minta, ya, supaya Allah bantu kita, ya, supaya nanti bila kita di sana kita tidak dipermainkan macam Nabi Musa. Nabi Musa dipermainkan, ya, Nabi Musa ditempelak, ya, tetapi Nabi Musa sambut cabaran, ya, cabaran Firaun.
Ya, Firaun kata, bila nak bergaduh, bila nak berlawan, bila nak bertanding dengan ahli sihir aku. Nabi Musa pun tetapkan hari. Dia kata kita buat pada hari raya. Pasal apa buat pada hari raya? Kalau buat pada hari biasa, orang ramai macam hari ni kan, kita nak buat hari ni. Kalau buat hari ni, orang Selangor je boleh datang. Sebab Selangor je cuti. Orang wilayah tak boleh datang. Ya, kalau kita buat majlis kan, ada tak orang buat majlis kahwin hari ni? Oh, tak ada orang buat hari ni. Ya, pasal hari ni hari Senin. Ya, walaupun Selangor cuti, wilayah tak cuti. Ya, negeri lain tak cuti. Ya, orang Selangor yang kerja kat Negeri Sembilan, ya, yang kerja dekat Tanjung Malim, ya, berapa ramai orang Melayu kerja Tanjung Malim? Orang Proton kerja Tanjung Malim tak cuti. Ya, jadi maknanya Nabi Musa pilih hari raya di mana semua orang cuti. Kemudian Nabi Musa tetapkan waktunya ialah waktu duha. Kerana kalau buat malam, ya, orang tak nampak nanti, orang ingat macam sihir dan sebagainya. Buat siang supaya nampak depan mata tu. Nampak Nabi Musa baling tongkat dan tongkat tu bertukar jadi ular, ular tu makan semua. Tongkat ahli sihir yang penipu belaka tu. Jadi orang nampak clear. Oh, maknanya Nabi Musa ni betul. Ya, ahli sihir pun masuk Islam, tuan-tuan. Ya, macam tu, tuan-tuan. Jangan lupa. Itulah, ya, ayat dia pendek aje. Pergilah kamu, wahai Musa, izhab anta wa akhuka and your brother, together with your brother, bi ayati, bawa semua ayat-ayat aku, mukjizat. Ya, gunakan semua apa yang aku bagi pada engkau tu. Doa, jangan lupa kan doa Nabi Musa. Ya, apa doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dah hafal. Patutnya tuan-tuan dah hafal lah. Ya, ayat 25 kita sebelah aja muka surat sebelah 313 tu sampai ayat 28. Tuan-tuan kena hafal lah. Tuan ulang-ulang. Ya, jangan hafal satu malam tak dapat, tuan-tuan. Ulang-ulang. Ya, baca sikit. Ya, hari ni apa baca? Ya, baca apa? Rabbi syrah li sadri. Qala tak payahlah. Ya, Rabbi syrah li sadri, ingat. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah li, ya, lapangkan bagiku sadri dadaku. Ingat hafal dulu. Tuan-tuan dah dapat Rabbi syrah li sadri, ya, dah dapat tu baru move on kepada wa yassir li amri. Ulang balik. Sebab dia, the secret of success ni, tuan-tuan, is repetition. You have to repeat. Ulang. Ustaz pun kadang ni nak hafal satu ayat, satu doa tu kadang mungkin, ya, 2 hari baru dapat. Ya, pasal dalam usia macam ni, tuan-tuan, kita bukan macam budak-budak kecil. Kalau cucu kita, anak kita senang, tuan-tuan, dia budak-budak lagi. Tapi kalau kita, cabaran dia hebat. Tapi untuk to comprehend and to understand easy, yeah, much easier for us. Sebab bila umur kita meningkat, kemampuan kita untuk memahami itu lebih mudah. Tetapi untuk menghafal dia dah kurang dah. Ya, dia dah makin menurun. Ya, budak-budak dia boleh hafal tapi dia tak faham. Ya, sebab tu, ya, budak-budak kecil kita tak ajar tafsir. Ya, budak kecil-kecil ni, ya, kita hajar dia menghafal dan kita bagi dia ingat vocabulary. Cukuplah. Ya, bila dia umur meningkat sikit baru kita ajar. Ya, vocabulary ni apa makna dia? Bagi dia detail, ya. In what context? Bagi dia dalam bentuk frasa pula, phrase. Bagi dia dalam bentuk sentence. Kemudian naik kepada paragraf. Ya, dan seterusnya page by page, chapter by chapter. Macam itulah, tuan-tuan. Sebab belajar ni dia ada stage. Dia ada proses. Ya, you cannot understand or master something, ya, overnight, tak boleh, tuan-tuan. It will take some time. Ya, tuan-tuan kena dia ambil masa. Macam itulah, ya, tuan-tuan. Walaupun kita tak ada exam, kita tak ada apa, tapi tuan-tuan jangan apa kita panggil, ya, take for granted lah. Exam pun tak ada, tak apa. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab agama ni, tuan-tuan, kalau kita serius, when you are serious, Allah pun serius nak bagi ilmu kat kita. Tapi kalau kita santai, sekadar bolehlah, datang. Ya. Kalau macam tu, tuan-tuan, ya, kalau kita ambil macam tu, Allah pun macam tu juga dengan kita. Percayalah, tuan-tuan. Sebab tu, baca dalam hadis kursi. Kalau kamu datang bertemu Allah berjalan, Allah akan datang bertemu kamu dalam keadaan berlari. Ya, sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab nak bagi tahu, ya, lagi kita bersungguh, lagi Allah bersungguh nak bagi pada kita. Dia macam tu. Ya, sebab tu kita tengok, kita buat baik pada orang, orang buat 2 kali lebih baik pada tu. Dia lagi baik pada kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita buat jahat pada orang, kadang-kadang 2 kali ganda lagi jahat daripada kita. Ya, itu memang, ya, dia punya apa kita panggil? Ya, dia punya law of nature, tuan-tuan. Memang macam tu. Ya, bila kita sedekah kan, ya, ya, kita panggil law of attraction, tuan-tuan. Bila kita sedekah RM5, ya, Allah bagi balik, ya, 10 kali ganda, mungkin RM50, mungkin RM500, ya, sampai kadang-kadang 700 kali ganda seperti mana dalam ayat Quran kan, dalam surah Al-Baqarah. Ya, orang yang infakkan, ya, harta pada jalan Allah, ya, seumpama orang yang Allah bagi apa, tuan-tuan, ya, yang bagi 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 biji.
Ya, jadi 7 tangkai kali 100, 700 kali ganda. Maknanya dia punya konsep tu macam tu. Ya, kita bagi sikit tapi dapatnya lebih. Ya, macam tu. Ya, sama tuan-tuan. Okey, ya, itu mukadimah kita. Ya, ayat yang pertama. Okey, ada soalan tuan-tuan? Ada apa nak tanya? Tuan-tuan okey ke? Ustaz, Boleh faham? Ya, masa Nabi Musa dan Nabi Harun ni dakwah kepada Firaun. Firaun, Hmm. masa tu dia belum dapat Taurat lagi kan Ustaz? Betul. Belum dapat Taurat lagi. Ya, dia baru dapat suhuf. Baru dapat suhuf. Suhuf tadi apa tuan-tuan? Suhuf ni bukan kitab. Ya. Sebab Nabi Musa dilantik menjadi Rasul ketika dia dalam perjalanan balik daripada Madian. Tuan-tuan kena tahulah Madian tu kat mana. Madian kat mana tadi? Jordan. Ya. Nabi Musa punya apa? Punya tempat untuk berdakwah kat mana? Egypt. Ya. Jordan tu on your right. Kalau tengok peta, Jordan is on your right. Ya. Egypt tu Afrika. Pasal Jordan tu Asia. Benua Asia. Ya. Knowledge of geography kena tahulah sikit tuan-tuan. Ya. Sebab Jordan tu atas Arab Saudi. Arab Saudi kan Asia. Ya, atas Jordan, atas Arab Saudi, apa ni Jordan. Tuan-tuan pun tahu kan? Ya, mesti tuan-tuan tahu punya. Palestin sebelah Jordan tu. That's why kita apply dalam hidup kita. Ya. Pasal apa puak Houthi, tuan-tuan panggil Houthi kan? Puak Houthi tu Yaman. Ya, dia orang Syiah dibantu oleh Iran. Pasal apa bila dia hantar misail, ya, dia tembak misail tu, ya, Arab Saudi dia nak tembak ke apa ke Israel, ya, negara haram rejim Tel Aviv ni. Tapi bila dia tembak pada Yaman. Yaman apa ni dia Southern, ya, dekat dekat belah selatan Arab Saudi. Bila dia tembak misal tu dia lepaskan misail, siapa akan apa akan intercept? Saudi lah akan intercept. Pasal apa Saudi akan intercept? Sebab dia lalu ruang udara Saudi. Ya. Kalau dekat Saudi lepas, ya, dia akan siapa lagi intercept? Jordan. Jordan akan intercept. Ya. Kalau dia tak intercept, mungkin jatuh kat Jordan. Ya, memang ada yang jatuh kat Jordan. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau dua-dua tak intercept, baru dia jatuh dekat dekat apa ni apa dekat apa Palestin yang dikuasai oleh orang Israel tuan-tuan, ya, orang Yahudi. Ya, sebab dia memang macam tu. Jadi bila Nabi Musa duduk di Jordan, ya, 10 tahun, ya, sampai dia selesai, dia habis bayar dia punya hutang. Hutang tu ialah hutang mas kahwin. Sebab Nabi Musa ketika dia datang ke Jordan, dia tak ada bawa apa-apa. Tuan-tuan jangan lupa. Nabi Musa tu datang sehelai sepinggang, maknanya tak ada bawa apa-apa. Sebab itu apa ni mahar atau mas kahwin dia kena bayar. Dan di situ kita ada sikit hukum. Apa hukum dia? Tapi hukum orang dulu. Ya, tetapi oleh kerana dalam Islam tidak dibantah maka dia masih continuous lagi. Ya, dia punya hukum tu. Ya, apa dia? Boleh kita berkahwin, bayar mahar secara apa ni on installment basis, boleh bayar sikit-sikit. Ya, sebab Nabi Musa potong gaji selama 8 tahun dia kerja. Tu yang kerja 8 tahun tu kan. Ya, sebenarnya Allah nak buat supaya dia duduk di Jordan tu supaya dia dapat belajar daripada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dah memang jadi Nabi Rasul. Nabi Musa belum lagi. Jadi dia duduk dengan Nabi Syuaib, dia belajar tentang kehidupan. Sebab Nabi Musa tak belajar tentang kehidupan masa di Mesir. Pasal apa dia tak belajar tuan-tuan? Dia belajar sikit je kat Mesir sebab dia duduk kat istana. Ya, dia tak duduk di kampung Bani Israel. Ya, dia tak buat kerja. Dia anak sultan, anak raja. Tapi bila dia pergi je ke Jordan, dia nampak satu spektrum lain dalam kehidupan tuan-tuan. Ya, baru dia jadi pengembala kambing. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, anak raja duduk di istana, sekarang dia bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Ya, dia kena by hook or by crook kena buat lah. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Dan of course Allah bagi dia facility. Apa facility dia? Nabi Musa ni kuat. Boleh angkat apa tuan-tuan? Boleh angkat batu yang menutup air tu, ya, perigi tu, dia boleh buat. Maknanya dia dah ada, Allah dah bagi kekuatan dah. Ya, Allah bagi dia kekuatan tuan-tuan, ya. Dan kekuatan tu dia kena gunalah dalam kehidupan dia. Sebab tu, ya, apa ni anak Nabi Syuaib kata, abah, ya, bapa, ambil dia bekerja. Istajirhu, ya, ambil dia bekerja, upah dia. Ya, kerana dia ni seorang yang ya apa ni mampu, ya, al-qawi, yang ada kemampuan, ada kekuatan, ada knowledge, ada physical apa ni strength, dan ya dia seorang yang amin. Amin makna amanah. Ya, dah tengok dah. Macam mana anak Nabi Syuaib tahu dia amanah? Sebab bila dia buat kerja dia tak minta upah. Kan dia tolong, ya, anak Nabi Syuaib, mana dia minta upah? Tak ada minta. Ya, dia tak minta upah pun. Dia, ya, anak Nabi Syuaib pun, ya, kita kata bila Nabi Musa tolong lah. Dia pun balik. Tapi dia cerita ke bapak dia.
Ya, bapak, ya tadi masa kami nak bagi minum kambing, ada seorang lelaki budak Mesir. Ya, budak Mesir ni dia tolong kami. Ya, bapak dia kata, "Ya ke?" Bapak dia tak tahu. Kalau anak tak cerita tak tahu. Kerana Nabi dan Rasul dia hanya tahu bila dapat wahyu. Selain daripada tu, kalau orang bagi tahu, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz cerita tadi. Bila Nabi sampai di Madinah, apa benda yang Nabi tak tahu tuan-tuan? Apa benda Nabi tak tahu? Ingat tak tadi? Masa Nabi datang, Nabi tak tahu orang Yahudi buat apa. Datang, Ashura. ya. Puasa. Puasa Ashura. Puasa apa tu? Puasa Ashura. puasa Asyura, ya, puasa hari ke-10. Nabi tahu, Nabi tak tahu. Pasal apa Nabi tak tahu? Allah tak bagi wahyu. Ya. Tetapi ada tak sumber lain? Ya, channel lain yang Nabi dapat? Yes. Orang Madinah bagi tahu ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya, for your info, ya, the people of the book tu ahli kitab Yahudi, mereka juga puasa pada hari yang ke-10." Nabi tak tahu, Nabi baru tahu. Nabi tanya, ya, pasal apa mereka puasa pada hari ke-10? Meaning apa? Nabi memang tak tahu, tuan-tuan. Pasal Nabi hanya dapat tahu melalui wahyu. Unless kalau ada orang bagi tahu Nabi. Abu Bakar cerita, Omar cerita, ya, apa ni, Zaid bin Harisah cerita. Ya, baru Nabi tahu. Kalau tidak, Nabi tak tahu. Ya, jadi apa yang berlaku? Nabi pun tanya, ya, pasal apa orang Yahudi puasa hari 10? Mereka pun kata, orang Yahudi puasa hari 10 kerana itu adalah hari Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Bani Israel daripada Fir'aun. Jadi Nabi Musa pun, ya, puasa atas dasar apa ni, satu bentuk syukur, gratitude. Ya, syukurlah, ya, kerana Allah dah selamatkan mereka. Jadi oleh kerana mereka nak syukur, salah satu cara bersyukur ialah buat ibadat. Ya, macam kita kan. Ya, kita dapat banyak duit, kita untung banyak investment kita, perniagaan kita berjaya. Ya, apa kita buat tuan-tuan? Kita sedekah, kita makan belanja orang, ya, kita banyakkan solat sunat, ya, banyak puasa dan sebagainya. Macam itulah cara kita nak ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel puasa sunat 10 puasa sunat pada hari tersebut. Jadi Nabi kata apa, ya? Kita lebih berhak, ya, kepada Nabi Musa. Bani Israel ni dia kata dia follow Musa tapi banyak benda dia tak ikut. Kita lagi berhak kepada Nabi Musa. Ya, sebab tu Nabi kata kalau dipanjangkan usia tahun depan bukan sekadar puasa 10 hari bulan, kita akan puasa 9 dan 10. Pasal apa 9 dan 10? Tuan-tuan kena faham. Kerana kalau orang Yahudi dan Nasrani puasa pada hari 10, kita kena make it a little bit different, tuan-tuan. Kita puasa juga, ya, tetapi kita tambah additional. Ya, make it 9 and 10, bukan 10 saja. Tuan-tuan, itu konsep, tuan-tuan, dalam ibadah. Sebab dalam ibadah, ya, Nabi kata khaliful yahuda wan nasara. Khaliful yahuda wan nasara. Berbezakanlah atau bezakanlah ibadah kamu daripada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau, ya, orang Yahudi apa kita panggil, ya, orang Yahudi puasa, kita pun puasa juga. Tetapi kita tambah satu hari. Kalau orang Yahudi, ya, buat sesuatu yang bertentangan dengan agama, tu kita tak boleh buat lah. Ya, tapi kalau puasa, sembahyang sunat dan sebagainya, tu tak ada hal. Sebab tu, ya, Nabi bila tengok, ya, orang Bani Israel ni hidup 250 tahun, ya, hidup 300 tahun, beribadah banyak, ya. Nabi concern benda tu dan Nabi tahu. Nabi kata mungkin umat aku tak boleh sampai umur tu sebab umat aku 60 sampai 70, lebih boleh tapi tak ramai. Ya, kemudian, ya, Nabi punya concern tu Allah terima dan Allah bagi satu anugerah namanya Lailatul Qadar. Ya, satu kali ibadah pada malam tersebut sama macam almost 84 tahun punya ibadah. Barulah kita boleh, ya, kita boleh mengalahkan umat-umat lain. Maknanya macam itulah kehidupan, tuan-tuan. Ya, kita kena belajar daripada sirah Nabi, daripada hadis, daripada Quran. Ya, barulah agama tu nampak hidup dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab kalau tidak, kita hanya teori je. Ya. Sebab ramai orang baca tapi dia tak apply. Macam tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena berubah. Walaupun kita baca satu ayat, dua ayat, tak apa. Ya, dengan syarat kita faham dan kita boleh apply dalam kehidupan. Maknanya jangan lupa. Ya, kita apply lah pada cucu kita, tuan-tuan. Kita cakap, ya, Nabi Musa jumpa dengan Fir'aun. Fir'aun tu raja mengaku Tuhan. Tenteranya beratus ribu. Ya, berjuta tentera dia. Masa kejar tu 1.6 million yang kejar Nabi Musa. Nabi Musa 600,000. Itu dalam apa ni cerita, apa ni, Stories of the Prophet. Ya, hari Rabu kita dah cerita dah, tuan-tuan. 1.6 million. Itu Ibn Katsir kata. Macam mana dia estimate, dia kira tu dia tak cerita. Tapi dia sebut dalam kitab dia. Ya, kitab Stories of the Prophet yang tuan-tuan baca sama dengan Ustaz. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Ya, yang berlaku ialah semua mati.
Ya, 1.6 million ramai tuan-tuan. Itu antara pasukan tentera itu 1,300 tahun sebelum Nabi Isa. 1,300 years before Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan kita sekarang pun dah 2000, ya, 2023 dah. Maknanya lebih daripada dekat berapa tahun tuan-tuan? Ya, dekat 3,300 tahun, ya. Jumlah tentera Firaun tu, ya, Ramses II tu 1.6 million. Hebat tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi Musa Allah bagi mukjizat tadi. Ada kawan, ya, yang boleh bagi nasihat, second opinion. Dia ada mukjizat, tongkat dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ya, doa, zikir. Apa kita boleh cakap pada anak kita? Anak kita bukan nak lawan Firaun. Cucu kita nak ambil exam. Boleh tak apply ayat ni? Of course, boleh. Macam mana kita kata belajar rajin-rajin, pergi tuition, pergi bengkel menjawab soalan, ya, beli buku-buku, apa kita panggil, ya, soalan-soalan ramalan, kan, boleh, tak ada masalah, ya. Tetapi jangan belajar semayang semayang tinggal, ya. Macam mana Allah nak tolong, macam mana Allah nak sayang, ya. Jadi baca banyak tapi kadang-kadang tak masuk, apa yang kita baca tu tak masuk dalam exam. Ada orang tuan-tuan, ya, baca 3 chapter je, ya. Baca 3 chapter 4 chapter je kadang-kadang, dia ada 12 chapter tak sempat nak baca, ya, atas sebab-sebab tertentu lah, ya. Baca 4 chapter, ya. Dalam exam tuan-tuan pun tahu kan, ya, essay type question, apa bentuk soalan dia, ya. Jawab 2 soalan daripada 4 atau jawab 2 daripada 5, ya. Yang 5 tu semua cover semua chapter tu. Tapi 2 daripada 5 soalan tu tuan-tuan baca, ya. Ustaz baca daripada 4 chapter 5 chapter je. Ustaz tak baca semua. Tapi soalan tu keluar dan tuan-tuan boleh jawab dan tuan-tuan boleh skor A. Pasal apa tuan-tuan? Ya, pasal Allah tolong kita. Allah tolong tuan-tuan. Ya, sebab tu jangan lupa zikir. Ya, jangan lupa, ya, solat-solat sunat apa semua buat. Jadi maknanya dalam bab tadi, walaupun Nabi Musa telah diberikan kekuatan, ada sultan, ya, ada kekuatan, ya, ada mukjizat, tetapi Allah kata still wala tania, jangan kamu lalai, jangan kamu lupa fi zikri, di dalam mengingati aku melalui solat, puasa, zakat, ya, semua sebagainya, berdoa, sedekah dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan. So benda ni kita apply lah dalam hidup. Macam itulah dia application dia. Okey, ya, boleh tuan-tuan. Okey. Okey Ustaz, okey. Ya, alhamdulillah. Okey, Ya. okey Ustaz. Ya. Sekarang kita tengok ayat yang seterusnya. Apa ayat dia? Ya, izhaba. Okey, tadi izhab for one person, singular. Ya, ayat 42. Now ada 2, izhaba. Meaning, ya, both of you kena pergi. Sebab dia dah ada teman dah, ya. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha. Pasal apa kita both of them kena pergi kepada Fir'aun? Kerana Fir'aun tu tagha, melampaui batas. Apa benda melampaui batas yang Firaun buat? Macam-macam, ya. Benda yang paling besar yang Firaun buat apa tuan-tuan? Apa benda paling besar Datuk Osman? Ya, apa tuan-tuan? Haji Syahri. Dia Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan tu paling besar. Pasal apa mengaku Tuhan tu paling besar? Salah. Sebab itu cerita akidah. Cerita akidah, ya. Maknanya tuan-tuan, kalau orang tu minum arak, dia memang berdosa. Dia Muslim, dia minum arak, memang berdosa. Tapi dia percaya tak ada Tuhan selain Allah? Dia tak percaya. Dia tauhid. Ya, cuma macam tadilah, dia masih minum arak, dia masih judi, dia masih buat-buat benda-benda tak elok, kan? Tapi benda-benda yang berkait dengan syariat saja. Maknanya dia tetap berdosa. Tapi dia tak kafir. Ya. Nanti kalau dia dimasuk dalam neraka, dia diseksa, ya, kalau dosanya tak diampun oleh Allah, ya, katalah dia tak taubat, bila dia taubat Allah ampun. Tapi kalau tak taubat, dia masih kena seksa. Tapi, ya, finally, hujung-hujung selepas dia kena seksa, dapat tak masuk syurga? Dapat. Pasal dia masih ada akidah tauhid yang betul. Ya, jadi tuan-tuan, akidah tu is the most important thing. Ya, first and foremost kita akidah. Ya, kesalahan lain yang Firaun buat macam-macam, dia tindas Bani Israel, ya, dia paksa mereka bekerja sebagai buruh, ya, pendapatan sikit ciput je, kerja macam-macam tapi gaji bagi sikit. Ya, mereka ditindas, mereka tak boleh itu, tak boleh ini, dinafikan hak. Dia dinafikan hak tuan-tuan, ya. Contoh kita kata kalau dalam masyarakat moden tak boleh mengundi, ya, dia tak dapat apa kita panggil, ya, tak dapat kemudahan kemudahan sekolah percuma contoh, ya. Mereka tak dapat percuma medical, ya, kena bayar, ya. Macam kita kata foreigner kan datang Malaysia, ya. Orang Melayu mungkin boleh free. Tapi orang kita panggil imigran, ya, ataupun foreigner yang kerja kat Malaysia dia kena bayar. Ya, kalau dia nak cepat dia kena pergi swasta, ya, kena ada
medical card, ya, ada insurans dan sebagainya, macam itulah tuan-tuan, ya. Mereka dinafikan hak, ya, mereka dizalimi, mereka ditindas, ya, macam orang Palestin sekarang sama. Jadi sebab tu, ya, Allah suruh mereka untuk berdakwah kepada Firaun. Kerana poin besarnya, innahu, sesungguhnya Firaun itu tagha, melampaui batas. Melampaui batas, especially dalam bidang akidah, ya. Kemudian apa lagi? Faqula, ya, tetapi kamu berdua kena bercakap lahu kepadanya, kepada Firaun, dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Nampak tak tuan-tuan? Firaun tu paling jahat. Ya, disebut banyak kali nama Firaun dalam Quran. Tetapi still Allah ajak, ya, supaya Nabi Musa dan abang Nabi Harun masih, ya, berusaha untuk bercakap dengan percakapan yang lemah lembut. Especially Nabi Musa tu anak angkat. Ya, so orang dah buat jasa pada kita, takkan kita kasar dengan dia. Ya, kita kena hormatlah dengan dia, kan? Sebab walaupun mungkin dia mengaku sebagai Tuhan, ya, tapi kita cakap lembut, cakap elok, ya, soft spoken, ya, mula-mula. Tapi kalau macam tadilah, ya, boleh tak kita angkat suara sikit? Boleh, ya, tapi permulaan guna bahasa lembut dulu, ya, supaya apa? Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan la'allahu, mudah-mudahan dia, yakni Firaun tu, yatazakkar, dia dapat ambil pengajaran, ya. Jadi maknanya dia boleh apa? Learn a lesson sebagai contoh. Ya, tengok Musa ni, walaupun aku macam ni tapi Musa ni nampak lembut, elok cakap. Ya, maknanya dia ada hormat dengan aku. Paling kurang, ya. Au yakhsha, ataupun dia jadi takut. Ya, dia jadi takut. Takut apa? Ya. Takut kerana Nabi Musa berani dengan dia. Ya, walaupun Nabi Musa ni terutang budi dengan dia, tapi Nabi Musa berani bercakap. Macam kita kan kadang-kadang kan dengan mak ayah kita. Ya, memang kita kena hormat dengan mak ayah kita, betul. Dia banyak berjasa pada kita daripada kecil, ya, daripada macam mak kita. Daripada dalam kandungan susah payah dia, tuan-tuan. Lahirkan kita, separuh nyawa dia hilang. Ya, cuba tuan-tuan kita bayang, orang lelaki lah, especially orang perempuan, memang dia dah ada, ya, dia ada melahirkan anak apa semua, lagi tahulah, ya. Tiba-tiba, ya, kita besar, ya, kita mak kita jaga, mak kita layan dengan baik. Tiba-tiba dah besar kita berlaku kasar, sombong dengan mak ayah kita. Ya, mak ayah kita belajar tak tinggi. Ya, kita ada master, ada PhD, ya, dapat jawatan tinggi. Mak kita orang kampung. Ya, tapi, ya, bila ada apa-apa benda, ya, kita tak ambil maklum pun. Kita buat sendiri semua. Tak ambil, ya, tak minta mak kita doakan kita. Ya, kejayaan kita ni kebanyakan tuan-tuan, mak ayah kita. Kalau macam ustaz, mak ayah ustaz tak boleh tolong. Ya, dia tak boleh tolong. Akademik tak boleh tolong. Sebab dia, apa ni, dia orang tak sekolah. Ya, macam mak ustaz, ya, sampai darjah 5, darjah 6 pun tak habis, tuan-tuan. Ya, budak sekolah kampung aja. Ya, tak pandai itu, tak pandai ni. Sebab dia memang tak sekolah. Ya, jadi apa ni, daripada kecil-kecil tolong mak bapak melagi getah lah apa semua sebagainya, kan. Ya, tetapi benda-benda lain dia mahir. Ya, masak-masak jangan tanyalah, tuan-tuan. Ya, jadi kerja-kerja rumah semua boleh buat. Kita kata, ya. Kalau banding dengan kita, tuan-tuan, yang nak buat 3 kerja, 4 kerja satu masa, tak mampu. Tapi mak kita tengok semua benda boleh buat. Anak semua elok, ya, belajar sekolah, masuk universiti, masuk college, ya, kerja bagus lah kita kata. Mak kita masih ditakut lama, ya, tapi still kita kena hormat dia, ya. Mungkin ada banyak benda yang kita nak kena tegur. Macam ustaz lah, ya, contoh mak bapak buat benda-benda yang kita kata, oh bukan macam ni, sebenarnya zikir lepas solat ni macam ni, solat sunat ni macam ni. Dia dah biasa dah, ya. Tapi dah dihantar kita mengaji, belajar tinggi apa semua, ya, kita kena nasihat juga, tapi dengan cara yang macam tadilah. Kalau Nabi Musa jumpa dengan Firaun pun kena qaulan layyinan. Ini kan pula kita dengan mak ayah kita, tuan-tuan. Ya. Dan redha mak ayah kita tu membawa kita ke syurga nanti, senang. Banyak benda yang kita minta dengan mak ayah kita settle, tuan-tuan. Mak ayah kita dia bukan ada kabel kenal siapa-siapa pun, tak, tapi doa dia. Dia doa dia, ya. Kita nak kerja satu tempat sebagai contoh, ya. Kita tak kenal siapa, kalau macam ustaz, kita tak kenal siapa. Kita nak minta mohon Petronas ke, mohon kerja universiti, kita tak kenal, ya. We know nobody, tuan-tuan. Ustaz tak kenal siapa. Ya, kita pergi je, tapi kita cakap dengan mak-mak, ya. Ni hari ni apa ni, ada interview ni mak, ya. Mak kata kat mana? Ya, Petronas. Ya, apa ni, apa kita dah isi borang hantar apa semua sebagainya, alhamdulillah dipanggil untuk interview. Ya, tapi yang datang interview ni ramai mak, beratus-ratus. Jawatan mungkin ada 10 je, ya. Mak tolong doa mak, ya. Pagi tu kita nak keluar kan, ataupun malam tu kita dah bagi tahu. Seminggu sebelum tu dah bagi tahu. Supaya malam tu mak bapak kita boleh bangun malam, dia boleh apa ni, doa untuk kita, tuan-tuan. Sembahyang malam terbaiklah. Ya, dalam hadis kan kita dah baca dalam Bulughul Maram, ya. Apa ni, afdalus solah ba'dal faridah, ya, solatul lail. Seafdal solat selepas solat fardu adalah solat malam. Ya, maknanya bila solat malam tu terbaik, maknanya doa dia pun terbaik. Ya, sebab dia package.
kalau solat tu terbaik, maknanya doa dia pun terbaik, tuan-tuan. Macam Ramadan kan, Ramadan bulan terbaik kita kata, ya. Bulan Ramadan. Ada pula malam qadar, ya, malam yang Allah bagi pahala digandakan. Doa-doa pun sama juga, ya, doa-doa pun mustajab insya-Allah, ya. Jadi kita berdoa. Sembahyang duha pagi tu kita nak pergi bagi tahu pada mak ya, ya nak pergi interview ni. Ya, interview masa ustaz dulu zaman tu di Daya Bumi, tuan-tuan. Belum ada KLCC, tak ada lagi. Ya, kita mohon aja, ya. Mohon dapat panggil. Banyaklah company lain lagi. Kita try aja, apply aja. Mana-mana yang dapat kita pergilah. Cakap dengan mak, ni nak keluar mak, ya. Kan solat duha, kita kadang-kadang kita nak cakap dengan mak tu segan, ya. Sebab dia dah sembahyang malam, dia dah macam-macam dia buat. Tapi macam tadilah, mak tolong doa mak, ya. Mudah-mudahan berjaya. InsyaAllah, ya, mak doakan. Ya. Dia bukan tahu doa Quran, doa Rabbana zalamna, Rabbana atina, doa-doa Quran. Dia tak tahu, tuan-tuan. Ya, sikit-sikit tahulah. Ya, apa ni. Tapi doa, walaupun dalam bahasa Melayu. Ya, tapi sebab antara doa yang mustajab adalah doa mak bapak untuk anak. Ya, antara salah satu dakwat mustajabat, 3 doa yang paling mustajab, antaranya ialah doa, ya, da'watul walid li waladihi. Doa seorang ayah, seorang ibu kepada anak dia. Ya, memang kita anak kandung dia doa untuk kita. Walaupun doa dia dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Ya, cuma kalau dia doa dalam solat, ya, dia kena doa dalam hati lah kalau bahasa Melayu kan. Tapi kalau di luar solat boleh. Ya, kita pun tak tahu macam mana, tapi doa dia tu mustajab. Kita interview pun senang, tuan-tuan. Tak ada apa, ya. Mungkin jawatan yang kita dapat tak tinggi, tapi sesuailah dengan kelayakan kita, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, alhamdulillah mak ayah tu ada, masih doa kita mustajab, ya. Doa kita mustajab, ya, tapi kerana doa mak ayah kita tu yang mungkin menyebabkan kita diterima, tuan-tuan. Ada banyak benda, tuan-tuan, nak exam kita call kan. Tuan-tuan pun sama. Dulu macam mana, ya? Call mak ayah kita, mak besok exam ni. Ya, mak kita bukan boleh tolong pun. Mak kita kata, subjek apa kau belajar? Kita pun sebut subjek apa. Mak kita pun tak tahu. Bapak kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tapi yang kita minta doa dia secara umum aja. Maknanya dalam bab Nabi Musa, tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, dakwah mereka ni dibantu oleh mak bapak dia, ya. Sebab mak bapak Nabi Musa setakat bacaan kita masih hidup lagi. Ya, setakat bacaan kita. Tak tahu lebih daripada tu, wallah alam, tak ada cerita. Ya, tapi mungkin antara sebab, ya, doa mustajab ialah kerana tadilah. Kalau Nabi Muhammad SAW, ya, kerana orang lain yang mendoakan Nabi. Contoh mak saudara dia. Ya, apa kita panggil isteri Abu Talib kan, Fatimah binti Asad. Ya, yang mendoakan Nabi. Ya, Nabi ada seorang lagi yang Nabi panggil ibu kan, ada 2 yang Nabi panggil Ummi. Siapa dia? Ya, Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman, ya. Ada Halimah Sa'diyah, ya, yang pernah menyusukan Nabi. Itu semua adalah ibu-ibu Nabi, ya, yang menggantikan ibu kandung. Ibu kandung dah meninggal, tak ada cara lah, tuan-tuan. Ya, tak ada peluang lah. Tapi ada ibu saudara, ada ibu susu, ada ibu angkat, ya, dan sebagainya, yang doa mereka walaupun tidak sehebat seperti mana mak kandung, tapi masih ada impact. Ya, masih ada, tuan-tuan. Ya, jadi benda-benda macam itulah dalam hidup. Memang kita mengharapkan tu, ya. Tapi zikir kita, doa kita jangan suruh, ya, orang doa tapi kita tak berdoa, tuan-tuan. Ya, jadi kena buat sama together dengan mereka. Ya, zikir-zikir kita, ya. Tapi doa-doa tu tuan-tuan kena amal, zikir itu kena amal. Baru dia jadi, tuan-tuan, ya. Kalau tak jadi, mana bukan rezeki kita. Allah tahu. Kita mohon tak dapat. Kita dah buat segala usaha dah study, dah baca, dah apa semua sebagainya. Pergi dengan doa, dengan zikir, ya. Tapi bila kita jawab soalan tak lepas. Maknanya Allah tahu, ya, bahawasanya Petronas tu bukan the best place for you. Maknanya kena apply pergi tempat lain lah. Mungkin kerja dengan Shell ke, kerja dengan apa kita panggil, ya, kerja dengan apa kita panggil, ya, Exxon ke, ya, kerja dengan company-company lain lah. Mungkin sebab yang maha tahu ni kan Allah. Ya, kalau ustaz doa senang je, tuan-tuan. Ya Allah, kalau company yang aku mohon ni, ini yang terbaik untuk aku, maka mudahkan urusan ni. Kalau bukan, engkau lebih tahu, ya, company mana yang aku sepatutnya bekerja. Macam tu je, tuan-tuan. Make it easy je. Pasal kita tak tahu cerita masa depan. Ya, jadi yang tahu tu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita serah aja pada Allah. Tapi, ya, kita buat semua apa kita panggil, semua apa benda-benda yang sepatutnya kita buat. Itulah kehidupan, tuan-tuan. Ya. Ustaz cerita benda yang mungkin ustaz lalui, tapi tuan-tuan pun tak kurang sama. Lebih kurang macam tu juga dalam hidup. Okey, ya, itu kalau ustaz boleh detailkan. Maknanya, ya, perkataan yang lembut, ya, kepada, sebab Nabi Musa bercakap dengan bapa angkat dia. Ya. Kalau dengan bapa angkat pun kena cakap macam tu, dengan mak bapak kandung lagilah, tuan-tuan. Lagilah kita kena bercakap macam tu, ya.
La'allahu, supaya dia dapat apa? Ya, dapat peringatan, dapat pengajaran. Au yakhsha. Ya, kerana selama ni kita kata Nabi Musa daripada Bani Israel ditindas. Ya, kaum dia. Nabi Musa tak. Ya, kaum dia ditindas. Tapi Nabi Musa cuba tengok. Bercakap dengan masih baik lagi. Cakap baik. Ya, dan mudah-mudahan ada timbul rasa takut pada dia. Okey, tuan-tuan ya. Itu ayat yang ke-44. 45. Qala, kedua-duanya berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, innana nakhafu. Ya, sesungguhnya kami berdua, kami takut. Yafruta alaina. Au ayyatara, kami bimbang, kami takut. Ya, ayat 45. Bimbang apa tuan-tuan? Ya, bimbang dia akan menyeksa, ya, menyeksa kami. Ya, yafrutu, ya. Bimbang takut, ya, yafruta. Patutnya yafrutu, ya, pasal ada an depan, jadi yafruta. Jadi takut dia akan seksa sebab dia punya tentera je 1.6 million. Ya, menteri dia dengan dia punya tentera dengan macam-macam tuan-tuan. Ya, itu maknanya pasukan tentera, maknanya bajet yang paling besar, ya, tentera yang paling ramai dan kuasa dunia lah. Dia super power pada masa tu. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia tuan-tuan, ya. Yang boleh mengalahkan ni adalah tentera Allah. Tentera Allah dalam bentuk gelombang, ya, air tasik, ya, dalam bentuk serangga, dalam bentuk taufan, dalam bentuk macam-macam. Itu semua adalah tentera Allah. Ya, kemudian ya ya ayyatara. Ya, kalau dia apa? Kalau apa kami dakwah, kami bimbang takut, ya, dia boleh seksa kami ataupun dia akan buat benda-benda yang melampaui batas. Tadi kita dah sebut Torah. Ya, ayat 43 tadi Torah tu past tense. Sekarang ya au ayyatara 45, ya, 45 present tense. Tapi root word dia sama tentang Torah. Ya, jadi bimbang takut. Maknanya boleh tak kita, ya, dalam hati ni kita kata ya takut juga kalau dia, boleh tuan-tuan. Tak ada masalah, ya, sebab bila kita berdoa kita kena rasa yakin dan mesti ada sikit rasa takut-takut tak berjaya, ya. So itu biasa, itu normal tuan-tuan. Tak salah, ya, untuk kita merasa keadaan macam tu. Qala, kata Allah, la takhafa. Dua-dua kamu, both of you, ya, do not afraid. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut sebab apa? Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku, kata Allah, ma'akuma, sentiasa bersama dengan kamu berdua. Ya, asma'u, aku sentiasa mendengar. Ya, wa ara, dan aku sentiasa melihat. Sebab Allah ni Maha melihat dan Maha mendengar. Jadi maknanya walaupun Musa dan Harun pergi berdua, sebenarnya Allah sentiasa ada. Ya, dan Allah dengar apa yang dicakapkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun serta Firaun dan tentera-tentera menteri-menterinya, semua Allah dengar. Ya, jangan bimbang. Dan Allah Maha melihat. Allah tahu. Ya, jadi bila macam tu tuan-tuan, seronoklah kita. Kita rasa confident. Ya, sebab ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak memang sedihlah kita. Ya. Okey, ada apa tuan-tuan? Ada perkataan tak dapat ataupun konsep yang tuan-tuan kurang faham? Ya, Ustaz terangkan balik. Ada apa? Kak Suharti ada apa? Okey. Okey Ustaz, Alhamdulillah lambat sikit masuk tadi, sorry Ustaz. Ya. Orang lain silakan. Ya. Ustaz, ayat Ya. 46 ni ada persamaan cerita dengan yang Rasulullah dengan Abu Bakar di Gua Tur tu kan Ustaz? Di gua apa? Gua sur, sak bukan tur, ya. Gua sur, ya, ataupun gua saur. Maknanya apa? Macam mana cerita dia? Berdua tu, okey. Ceritanya ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua tu, Quraisy datang di depan pintu gua tu. So Okey. Abu Bakar cakap takut kan. Hmm. Lepas tu Rasulullah kata jangan takut sebab Allah sentiasa ada bersama kita. Betul. Konteks yang berbeza, ya, tetapi konsep dia samalah, ya. Sama juga. Cuma macam dalam konteks ini, ya, dua-dua mereka kata takut. Ya, faqula lahu qawlan layyinan. Ya, qala rabbana innana nakhafu. Ya, dalam konteks ayat 45 ni, ya, dua-duanya Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, ada rasa takut. Dalam konteks Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Nabi tak takut. Ya, sebab Nabi tahu Allah akan jaga, ya. Cuma macam tadilah Abu Bakar, sebab Abu Bakar bukan Nabi dan Rasul. Ya, dia tak dapat wahyu, ya. Dia ada rasa takut. Kemudian Nabi yang tenangkan dia, la takhaf. Ya, jangan takut. La tahzan, ya, jangan kamu panik. Ya, sebab Abu Bakar kata kalau Quraisy ni dia tunduk sikit dia akan nampak kita. Sebab Abu Bakar dan Nabi, ya, nampak tak kaki mereka berada di luar gua, nampak. Ya, tapi mereka tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Ya, sebab kalau mereka tunduk baru nampak. Allah buat mereka tak tunduk pun.
Ya, dan mereka berlalu pergi. Tapi Allah telah bagi ketenangan kepada mereka lah, ya. Cuma dalam konteks apa ni, Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, ayat tadi sebut wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut. Ini adalah, ya, kita kata aduan. Sebab doa ni kadang-kadang aduan saja, tuan-tuan. Doa ni ada dua. Satu doa, ya, mengadu. Ya, kita mengadu pada Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Ya Allah, Engkau uji aku dengan pelbagai ujian. Ya, bukan aku tak terima, aku terima, ya. Itu kita mengadu saja, ya Allah. Ya, apa ni? Apa kita panggil, macam orang Palestin lah, ya. Yahudi ni macam-macam dia buat, ya Allah. Ya, bagi aku kesabaran. Itu minta bagi kesabaran. Bagi aku ketabahan. Bagi aku bantuan, ya Allah, dalam bentuk persenjataan, dalam bentuk tu, dalam bentuk ni. Ya, jadi doanya ada dua. Satu, kita mengadu saja. Dan kebanyakan doa Nabi dan Rasul, ya, kalau tuan-tuan perasan, adalah pengaduan semata-mata. Ya, macam doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, kan? Kita dah pernah baca dulu. Ya, apa doa dia? La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Engkau, wahai Allah. Ya, itu pernyataan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku pernah buat zalim. Mana ada minta, tuan-tuan? Tak ada minta. Ya, sebab tu doa kebanyakannya Nabi dan Rasul doa pernyataan saja. Dan doa mengadu. Itu mengadu tu, ya. Jadi doa mengadu, ya. Mana mintanya? Ada tak Nabi Yunus kata, ya Allah, oleh kerana aku dah duduk dalam perut ikan ni selama 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, ya, maka kau lepaskan, ya Allah. Tak ada. Ya, sebab tu kata para ulama tafsir, antara doa yang terbaik adalah doa pernyataan dan mengaku salah. Macam Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya kan, dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 20 berapa tu, ya. 23 ke 20 berapa, ya, ayat tu contoh dia. Dalam surah Al-A'raf, ya, surah yang ketujuh, kan. Jadi cerita, ya, bahawasanya mereka telah buat zalim. Sebab Allah larang mereka makan apa ni, buah dalam syurga tadi, mereka makan. Jadi mereka buat zalim, ya. Dan mereka kata apa? Kalau engkau tidak mengampunkan kami dan tidak memberi maaf pada kami, bimbang takut kami akan masuk dalam golongan orang yang rugi, ya. Ada tak apa ni, apa, minta? Tak ada minta, tuan-tuan. Itu pernyataan saja. Pernyataan, ya. Jadi banyak, ya, nabi-nabi dan rasul kebanyakannya pernyataan, ya. Apa ni, hasbunallah, ya, wa ni'mal wakil, ya, doa nabi ketika berhadapan dengan tentera musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ayat 173, kan, dalam Ali Imran, ketika berhadapan dengan musuh dalam perang Badar. Ya, doa Nabi Ibrahim ketika dicampak dalam api. Hasbi Allah, ya, wa ni'mal wakil. Mana ada minta, tuan-tuan? Tak ada minta. Ya, jadi doa terbagi dua. Ada doa pernyataan, pengaduan, dan doa minta. Salah ke minta? Tak salah. Tak salah, tuan-tuan, ya. Tapi kita mengadu dan menyatakan. Sebab Allah suka dengar kita mengadu. Allah nak dengar kita, apa kita panggil, telinga tu, ya, kita bercakap, kita sebut, ya, macam Nabi Musa, kan. Ingat tak masa Nabi Musa bertemu dengan Allah? Allah tanya Nabi Musa, ya, kat tangan tu apa benda? Ya, Nabi Musa kata, ini tongkat, ya Allah, yang aku gunakan untuk apa ni, berjalan, ya, kalau aku apa ni, untuk bertopang, ya, untuk berkuat ketika berjalan, dan juga, ya, untuk pukul daun-daun pokok supaya dapat jatuh daun tu dimakan oleh kambing-kambing, ya. Jadi maknanya Allah nak dengar kita bercakap. Ya, Allah suka dengar. Ya, bila kita mengadu tu, tuan-tuan, ya, macam kita lah, ya. Kita suka tak dengar cucu kita bercakap? Dia kata, Tok, ya, saya ni tadi macam ni kat sekolah ni. Dia cerita, kita suka dengar. Ya, dan walaupun kadang dia tak minta, tapi kita tahu dah, ya, dia ada benda dia nak minta ni. Ni bukan saja-saja mengadu ni, ada benda. Ya, kita faham, tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada itulah. Cuba tuan-tuan fahamkan, ya. Doa-doa Rabbana Atina tu boleh tak? Wahai Tuhan kami, ya, berilah pada kami, boleh. Itu antara doa terbaik yang banyak Nabi doa, kan. Tapi kebanyakan doa-doa Nabi dan Rasul adalah pernyataan dan pengaduan semata-mata. Ya, dan tidak meminta, ya, kerana Allah Maha faham. Walaupun kita tak minta, tuan-tuan, Allah tahu. Tapi kita kena mengadu dan bagi tahu dulu. Jangan diam je. Ya, angkat tangan diam je. Takkan macam tu. Ya, walaupun Allah tahu, tetapi Allah suka nak dengar apa yang kita nak cakap. Okey, ya, boleh, tuan-tuan. Ada berapa doa? Ada 2 contoh. Ya, doa tadi. Apa doa dia? Apa ni? Tuan-tuan, yang pertama doa untuk menyatakan, mengadu. Doa kedua minta, ya. Ya. Jadi bila kita melalui semua tu, sebab tu doa kita kena mengadu pada Allah. Ya Allah, aku susah.
Ya Allah, banyak benda yang kau uji aku. Ya, walaupun aku tahu ujian ni untuk menghapuskan dosa aku dan ujian ni untuk angkat darjat aku di sisimu. Ya Allah. Cuma bagi aku kesabaran, tu minta. Ya, bagi aku kesabaran. Ya, cerita seorang perempuan zaman Nabi, ya, yang dia kena sakit apa? Sakit apa kita panggil? Ya, dia kena apa sakit tu, tuan-tuan? Ya, dia apa istilahnya tu? Sawan. Ya, kena sawan. Ya, jadi bila dia sawan, ya, aurat dia terbuka. Ya, jadi dia jumpa dengan Nabi. Nabi pun bagi tahu dia. Ya, Nabi kata, boleh, aku boleh doa supaya sawan kau baik. Ya, tapi kalau kau bersabar tu jauh lebih baik. Jadi dia kata, ya Rasulullah, macam inilah. Ya, kau mohon pada Allah supaya, ya, ketika aku kena sawan, aurat aku terjaga. Ya, dan Nabi janji syurga pada dia, tuan-tuan. Jadi maknanya nak kata apa? Ya, kadang-kadang ada benda yang Nabi adjust. Nabi kata kalau boleh sabar lagi bagus. Ya, tapi dia tetap minta juga. Bukan minta dihilangkan penyakit dah, tapi dia minta diberikan kesabaran. Diminta supaya auratnya sentiasa terjaga. Itu lagi baik. Dan apa? Ya, walakil jannah Nabi kata dan bagimu adalah syurga. Ya, wahai perempuan, bagimu adalah syurga. Ya, jadi dah tentulah itu lagi baik, tuan-tuan. Mana kalau dia kurang sabar, ya, mungkin dapat juga syurga, tapi tak ada janji, tak ada jaminan. Dia tak ada jaminan. Macam Nabi lalu ketika keluarga Ammar bin Yasir kan kena seksa. Mereka diseksa, tuan-tuan. Ya, Nabi tak boleh tolong apa-apa. Nabi cuma kata, ya, apa ni, sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Ya, cuma kena sabarlah. Ya, tapi salah tak kalau kita minta supaya diberikan kesembuhan? Tak salah. Tapi kalau boleh bersabar tu jauh lebih baik, tuan-tuan. Ya, itu yang kita boleh faham daripada doa Nabi, doa Rasul-Rasul dan sebagainya. Dan kita apply dalam kehidupan kita. Kita boleh buat dua pilihan. Kita boleh mengadu saja. Mengadu. Ya, kadang-kadang kita tak minta. Ya, tetapi Allah Maha tahu tak? Oh, of course lah. Ya. Jadi maknanya kita minta kesabaran, bagi sabar ya Allah, ya. Dan berilah kesembuhan pada aku. Kerana dengan kesembuhan ni aku boleh buat kerja dengan mudah, contoh, ya, boleh ibadah dengan baik. Kalau aku sakit lutut, sakit kaki, aku tak boleh sembahyang berdiri. Ya, boleh mula-mula angkat takbir berdiri, tapi lepas tu aku kena duduk. Ya Allah, ya, aku tak boleh sembahyang macam biasa orang normal. Tapi kalau engkau sembuhkan, mudah-mudahan aku boleh sembahyang macam orang normal balik. Boleh bangun, boleh turun, boleh sujud, boleh macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena minta dengan Allah. Ya, tapi boleh tak kita mengadu saja? Tak ada had, boleh. Okey, ada apa Kak Mariatun? Ya, soalan. Tuan-tuan, ya. Ya. Ustaz dah jawab dah Ustaz. Kan nak tanya, maknanya Hmm, tak boleh doa minta sembuh ke? Ustaz dah jawab dah. boleh, ya. Boleh kita minta doa, ya. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, berilah sembuh kepada orang sakit di kalangan kami. Kadang-kadang orang tu tak minta, kita tolong minta. Ya, cuba tuan-tuan bayang, budak-budak kecil, baby kan. Macam mana dia nak minta? Ya, umur dia baru 5 bulan, 6 bulan. Bercakap pun tak boleh, tuan-tuan. Tapi kita tengok sedih dia, ya, inguh dia keluar batuk-batuk dia. Ya, kena demam, panas badan dia, ya. Pasalnya dia melompat sana sini, dia apa? Dia boleh merangkak tapi dah sakit, tu duduk baring dia. Kita lah tolong doa untuk dia, boleh? Doa kesembuhan, boleh. Ya, sebab tu doa Nabi aja, Allahumma shfi mardana. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada orang sakit di kalangan kami. Ya, warham mautana, dan berilah rahmat kepada orang yang telah meninggal di kalangan kami. Maknanya Nabi ajar kita doa, kadang-kadang untuk orang lain. Ya, kita ziarah orang sakit kan, boleh tak kita doa kesembuhan? Dah tentulah boleh, tuan-tuan. Ya, jadi konsep. Tuan-tuan dalam hidup ni, especially agama, tuan-tuan, yang ibadah, tuan-tuan kena faham the bigger concept tu. Bila tuan-tuan faham, ya, kita, sebab kita dah faham, kita tahu, ya. Doa ada dua. Doa mengadu, doa penyataan dan doa minta, ya. Jadi boleh tak kita minta? Of course boleh. Ya, Ustaz sebut tadi boleh. Ya, kemudian apa lagi? Kadang-kadang orang tu tak boleh minta. Dah tentulah baby dia tak tahu. Kita lah tolong minta untuk dia. Jadi salah tak minta, tak salah. Ya, boleh tuan-tuan. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Ustaz, Ya, silakan. Ya, Datin uh, Lin. Ustaz, saya nak tanya tadi, the beginning tadi Ustaz ada sentuh pasal akidah, syariat dan akhlak kan. Hmm. Apa ni, tadi macam saya cuba nak berdakwah pada seorang Cindian ni. Lepas tu dia cakap, dia kata, actually dia kata antara banyak agama, dia kata it seems to be semua agama mengaku kata agama dia yang terbaik. Macam Kristian kata agama dia terbaik. Sebab saya cakap dengan dia, actually dalam dunia ni the only religion is only Islam. Sehingga datangnya khurafat, kita start sembah berhala-berhala, maka terjadilah banyak agama.
Lepas tu dia cakap, dia kata, well, dia kata it seems to be semua agama mengaku agama dia yang terbaik dan agama dia the only agama dalam dunia. So macam mana saya nak explain lagi dekat dia, Ustaz, untuk dia faham lagi about Islam ni. Yalah, ya. Dia sebenarnya kalau kalau orang tu jenis suka baca, ya macam orang barat kan. Orang barat ni dia punya apa kita panggil keinginan untuk membaca tu, ya. Dia orang ni reading society. Ya, dia orang ni memang membaca. Kita tengok orang Jepun kan, ya, orang Jepun lah especially. Ya, jadi dia orang ni memang masyarakat membaca. Jadi bila masyarakat membaca dia baca, ya, macam kita kata dalam kes 9/11 dulu kan, ya. Bila berlaku 9/11, tuduhan masyarakat barat, ya, especially politician lah, ya. Dia kata Quran lah yang menyebabkan orang Islam ni jadi ekstremis, ya, rampas kapal terbang, hijack, kemudian ya langgar bangunan, ya, sampai menyebabkan puluhan ribu orang mati, ya. Itu klaim dia. Jadi oleh kerana orang barat ni dia masyarakat membaca, ya, jadi dia daftar lah, ya, dia register dekat University of California, ya, universiti dekat New York, dekat mana-mana, ya. Dia daftar Quranic study, dia ambil subjek itu, dia nak tengok dalam Quran, dia beli Quran tu. Ya, ada sebahagian yang tak duduk di universiti dia beli. Ya, dia tengok dalam Quran tu betul ke? Betul ke ada ayat dalam Quran yang suruh kita hijack kapal terbang, ya, hijack kapal laut ke, train dan sebagainya, kemudian kita letup, kita bunuh dan sebagainya. Betul ke? Ya, pasal dia punya curiosity tu tinggi. Ya, macam kita, masyarakat kita mungkin kurang sebab kita macam mana nak sebut tu? Sebab itu budaya masing-masing kan. Budaya membaca ni dalam masyarakat memang kurang. Ya, kita pun kadang-kadang baca tu kerana terpaksa je. Contoh nak exam baca. Kalau dah tak exam, tak baca dah. Sebab kita rasa tak ada apa-apa. Ya, apa yang kita ada ni dah cukup. Bila manusia ni dia dah duduk dalam dia punya comfort zone, memang dia tak perlu lagi. Dia kata nak buat apa? Ya cukup lah. Ya macam kita kan. Ya, orang kata pergi Singapura lah. Ya, pergi Singapura macam-macam makanan ada. Ya, variety of food apa semua sebagainya. Cantik, menarik. Ya, bila kita banding kita kata tak ada apalah, Malaysia lagi bagus. Ya, makanan lagi murah. Ya, variety of masakan pun ada. Makanan Singapura tu pun dekat Malaysia. Ya, kita kata rojak Singapura. Kat Malaysia pun ada rojak Singapura. Ya, bihun goreng Singapura. Malaysia pun ada. Kadang-kadang lebih sedap kita kata. Jadi maknanya bila kita rasa apa yang kita ada tu dah cukup, kita tak perlu pergi luar. Kalau tuan-tuan rasa, ya, bahawasanya apa yang tuan-tuan ada tu dah cukup, tuan-tuan tak perlu bekerja keras lah. Ya. Tapi masyarakat membaca, dia akan baca, dia akan usaha, dia akan tu, dia akan ni macam tu, ya. Jadi mereka ni macam mana caranya? Yang pertama, ya, kalau dia suka membaca, kita bagi buku-buku yang bagus lah. Ya, buku-buku umum. Cuma dalam English tu mungkin tuan-tuan lagi tahulah kot buku-buku yang bagus yang boleh menyebabkan dia fikir. Ya, dia tak mesti buku direct tentang Islam. Ya, sebab dia membaca tuan-tuan. Orang barat ni, terutamanya orang Cina, India ni kan, kebanyakannya dia memang membaca. Especially jangan bagi buku dalam bahasa Melayu mungkin dia tak baca kan, bagi dalam English. Biar dia baca, ya, dan kita buat dialog dengan dia. Ya, biar dia baca dulu, ya. Dan kita kena open untuk apa kita panggil, ya, question and answer session lah. Ya, supaya kita boleh jawab. Dan macam tadi, ya, memang bila kita sebut Islam agama terbaik, itu memang kadang-kadang ya ada orang dia insulted sikit. Sebab dia kata Christianity pun kata dia yang terbaik. Macam kita katakan Islam is the way of life. Christianity is also the way of life, dia kata. Ya, Hinduism is also the way of life. Ya, kadang-kadang kita macam mana? Kita jangan sebut dulu yang tu. Ya, kita kata Islam ajak orang macam ni. Ya. Dan kita jangan macam mana nak sebut, ya, kita jangan banding dulu. Ya, sebab bila kita banding dulu, nanti dia akan ada merasa macam, oh, kau ingat kau punya agama saja ke bagus? Agama aku pun bagus juga. Dia mengajak orang untuk berdebat dan juga merasa bahawasanya kita mencabar agama dia. Ya, tetapi kalau kita cerita secara umum, contoh macam tadi kan, konsep Ustaz bagi tadi. Orang yang masuk Islam, ya, kita tanya. Kadang-kadang kita kena buat bodoh-bodoh sikit lah. Ya, kita tanya dia. Kalau macam you all, macam I Muslim, kalau katalah I nak masuk Kristian kata kan, ya. Macam semua dosa-dosa I buat masa kecil, masa besar apa semua tu, kalau I masuk Kristian tu, dosa tu diampun ke? Saya saja tanya. Ya, kadang-kadang kita kena buat bodoh-bodoh tuan-tuan, ya. Dia tanya, pasal apa you tanya macam tu? Sebab kalau macam Islam ni kan, ya, dalam Islam ni, according to our prophet kata,
orang-orang yang masuk Islam, walaupun tak kira dia agama apa dulu, semua dosanya diampun. Ya, semua benda yang dia dah buat tu semua akan forgiven, kita kata. Ya. Kemudian ya, kalau dia pernah buat baik, ya, kebaikan tu semua akan masuk dalam akaun dia. Kita saja tanya dia, ya. Dalam Kristianiti ada tak benda macam tu? Dalam Hinduism ada tak? Dalam apa lagi, ya, kita kata dalam Buddhism ada tak macam tu? Kita kadang-kadang kita kena tanya macam tu, tuan-tuan, supaya dia fikir. Oh, tak ada, dia kata. Dalam Islam ada lah. Jadi macam itulah aku bimbang juga kan, ya, macam sebab macam non Muslim yang nak masuk Islam, kadang-kadang kita dia concern tau. Dia nak masuk Islam, umur dia dah 65. Dia kata, Ustaz, bukan saya tak nak masuk Islam. Tapi kalau saya masuk Islam, saya takut ya saya punya pahala tak cukup sebab 65. Katalah ya dalam Islam pula umur 60 hingga 70. Katalah umur 70 saya meninggal. Saya baru puasa 5 tahun. Itu pun tak penuh. Sembahyang mungkin tak banyak. Baca Quran tak berapa pandai. Ya. Layak ke saya masuk syurga? Dia kata. Ya. Am I eligible for heaven? Ya, masuk syurga. Ya. Mungkin dia akan kata macam tu. Kita bagi tahu dia. Ya. Islam ni semua baik yang kamu buat dulu-dulu masa kamu muda, before entering Islam, before embracing Islam, kamu masuk aje semua pahala dulu-dulu tu masuk dalam akaun. Ya. Apa kita panggil probably ya, pahala yang kamu ada tu jauh lebih baik daripada aku sebab aku dosa aku banyak. Ya, pahala mungkin banyak, dosa banyak. Tapi kalau kamu masuk Islam, dahlah pahala dapat, ya. Dia punya dosa semua hapus. Kita kena macam tu, apa ni, kadang-kadang ada link. Kalau ustaz lah personally, kadang-kadang kita buat-buat bodoh, kita buat-buat tanya aje. Ya, sebab bila kita tanya, sebab orang ni kalau kita tanya dia rasa, oh maknanya sebab orang yang ditanya kan, ya, dia akan rasa macam dia tu lebih daripada orang lain. Ya, kalau tidak kita takkan tanya dia, ya, sebab kita percaya dia ada knowledge. Bila dia ada knowledge kita pun tanya. Bila kita tanya dia jawab. Ya, kadang-kadang dia tak boleh jawab. Oh, dia kata, ya, we don't have that kind of concept in our religion. Ya, bila dia cakap macam tu, oh dia kata, oh macam tu ya. Tapi dalam Islam ni sebenarnya, kita buka cerita pula. Dia pun tak tanya kan. Tapi bila dia tak boleh nak jawab, kadang kita tanya. Macam Yusuf Islam kan, apa ni, Cat Steven. Masa mula-mula dia datang gereja, dia tanya all kind of question. Tanya Trinity, ya. Tanya, apa kita panggil, the concept of predestination, qada dan qadar. Dia tanya macam-macam. Padri tak boleh jawab. Ya, tapi bila dia sakit, ya, dia kena kuarantin selama setahun lebih kurang. Ya, dia pinjam Quran abang dia, ya, in English, apa ni, translated version. Dia baca. Most of the question yang dia tanya pada padri, semua tu ya answered. Ya, semua jawapan tu ada dalam Quran. Dan akhirnya dia apa kita panggil, dia revert masuk Islam, ya. Kerana semua soalan yang ditanya tu ada. Jadi macam tu juga kita dalam hidup ni kadang-kadang, ya, orang tu tak baca Quran, of course. Jadi takkan baca Quran, dia kata Quran ni nonsense, Quran ni akan mengajak orang jadi ekstremis. Jadi kalau kita bagi Quran pada dia takkan baca. Ya, tapi kita boleh tanya soalan-soalan bodoh macam tu, ya, yang mungkin nampak apa kita panggil, nampak macam bodoh, ya, soalan yang apa kita panggil low quality, tapi sebenarnya dia membuka minda orang tu supaya mengetahui lebih tentang Islam. Sebab kita kena tanya dia, ya, do you know that? Yang tu, soalan-soalan do you know that tu. Ya, tahu tak dalam Islam ni, kalau orang masuk Islam, ya, semua dosanya Allah ampun. Dan pahalanya masuk dalam akaun dia. Ya, kamu tahu tak? Tak tahu. Ya, jadi kita pun kata, oh, kalau macam tu tak jadilah masuk Kristian. Sebab Kristian tak ada konsep tu, baik aku masuk Islam. Baik aku duduk dalam Islam. Ya, contoh ya, Ustaz bagi satu. Last, tuan-tuan. Ya, pukul 11 dah. Orang apa kita panggil, ya, orang Toraja. Toraja tu dekat Sulawesi, tuan-tuan. Ya, orang Toraja ni miskin. Ya, mereka ni memang kalau mati, tuan-tuan, ya, kena sembelih kerbau. Lepas tu jenazah tidak dikebumikan, diletak pada apa kita panggil, ya, pada lubang-lubang dalam gua tu, ya. Jadi masa dia hidup, ya, dia masuk Kristian. Masa kecil dia agama Toraja, menyembah ni animisma lah. Tapi bila dia dah dewasa, masuk sekolah ke apa, dia masuk Kristian. Sebab apa masuk Kristian? Sebab Kristian bagi dia allowance bulanan. Kristian bagi dia beras, Kristian bagi dia keperluan dapur. Ya, so dia ambil lah, ya, dia ambil semua. Ya, dia masuk Kristian tu bukan sebab dia percaya agama Kristian. Dia masuk tu sebab nak dapatkan apa kita panggil financial benefit tadi. Ya, economical punya benefit, ya. Kemudian bila nak mati, dia masuk agama Toraja balik. Ya, jadi orang Kristian pun pening kepala, ya. Dulu kau masuk agama kami, kau kata agama kami betul, datang gereja apa semua sebagainya, nampak macam suka. Tiba-tiba nak mati masuk balik agama Toraja. Jadi orang Kristian pun tanya, apa sebab? Dia kata sebab setahu kami dalam agama Kristian, orang buat baik masuk syurga.
Orang buat jahat masuk neraka. Ya, betul tak? Kata padri memang betul. Ya, tetapi agama Toraja dia kata dia bagi tahu pula pada padri tu. Kau nak tahu. For your info, padri, ya, kau tahu tak? Dalam agama Toraja ni, orang baik ke, jahat ke, penipu ke, pembunuh ke, minum arak ke, apa saja. Ya, dia punya kejahatan, ya, tak peduli. Dia tetap akan masuk syurga. Semua orang masuk syurga. Jadi sebab tu aku tak masuk Kristian. Pasal Kristian tak menjanjikan syurga. Ya, tetapi agama Toraja menjanjikan syurga. Cuba tengok, ya, dia ada plus point dia. Ya, dia ada kelebihan. Jadi, apa kesimpulan dia apa? Baik aku masuk agama Toraja. Macam Islam, sama juga tuan-tuan. Tuan-tuan kena bagi orang fikir macam tu. Kalau macam tu, baik masuk Islam. Masuk Islam, semua kejahatan diampun. Ya, kebaikan kita yang dulu-dulu masuk dalam akaun kita kan bagus tu. Agama lain tak macam tu. Tuan-tuan, tu dia punya. Kalau ustaz lah, ya. Kita kadang-kadang dialog secara bodoh-bodoh je. Tetapi bodoh-bodoh yang membawa orang fikir dan akhirnya boleh masuk Islam. Macam tu je tuan-tuan. Okey, Datin Lin. Ya, jazakallahu khairan. Faham, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya, sama. Okey, tuan-tuan, ya, kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Haji Mak Syah ada apa-apa? Silakan sebelum kita habis. Tak ada apa Ustaz, saja ucap terima kasih banyak kepada Ustaz. Sama. Jazakallah khairan Ustaz. Pantum jazakumullah khairan. Saya harap apa yang Ustaz kongsi itu tuan-tuan perhati-perhati balik, ya, cuba fikir-fikirkan balik, ya. Ada banyak benda tuan-tuan yang kita boleh dapat melalui pembacaan. Ya, berapa ayat je kita baca? Ya, kita baca 1, ya, 42, 43, 44, ya, 45, ya, 46, ya, 46. Berapa ayat je tuan-tuan? Tapi pengajaran dia sangat banyak, ya. Yang menarik Quran ni tuan-tuan, dia bukan hukum. Ya, Quran ni persoalan akidah, konsep tuan-tuan. Ya, bila akidah dan konsep tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh apply dia walaupun kepada syariat boleh tuan-tuan. Walaupun tak ada cerita, mana cerita sembahyang, cerita puasa. Tapi konsep yang betul akan membawa kita kepada ibadah yang betul insya-Allah. Sekadar itu terima kasih ya wasallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nazri. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Sama. Nazri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.